صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8, baris yang ke-15 daripada bawah. Muka surat 8, baris yang ke-15 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada harus yakni haram, dan tiada harus yakni haram bagi seseorang berhujjah ia seseorang berhujjah ia seseorang dengan bahawasa tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan qadarnya, yakni pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tiada harus bagi seseorang berhujjah ni dahulu daripada berlaku dalam maksiat. Berhujjah ini supaya jadi jalan. Berhujjah supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu. Dan tiada harus yakni haram bagi seseorang berhujjah ia. Berhujjah berdalih lah. Dengan apa hujjah dianya? Dengan bahawasa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan kudrah, yang kita panggil qada di rukun iman yang ke-6. Dan qadarnya qadar Allah, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jalanan Imam Asy'ari, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah qada, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah dipanggil qadar. Jadi tiada harus seseorang berhujjah dengan bahawasanya tiap-tiap kejahatan itu qada Allah. Berhujjah ni dahulu daripada jatuh dalam maksiat belum lagi dikerjakan, maksiat belum lagi berlaku. Tetapi sebelum daripada jatuh pada maksiat, sebelum daripada berlaku maksiat, dia berhujjah tiap-tiap kejahatan datang dari qada dan qadar Allah. Kenapa berhujjah seumpama tu? Supaya jadi jalan.
bagi mengerjakan maksiat itu, belum buat lagi, tetapi berhujah bahawa kejahatan qada qadar. Kenapa dia berhujah seumpama tu? Supaya jadi jalan. Akan datang nak buat perkara maksiat tu jadi ada jalan. Sebab perkara jahat tu qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tiada harus, hukumnya adalah haram. Menyandarkan kejahatan walaupun kejahatan itu belum lagi dilakukan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari segi adab percakapan. Pegangan cukup jelas, cukup nyata di rukun iman yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Nabi SAW sabda, dan engkau beriman dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Nabi badalkan dengan khairihi, baiknya, baik datang daripada kehendak dan perbuatan Allah, iman dan ta'ah. Wa syarihi, dan jahatnya, jahat pun datang daripada kehendak dan perbuatan Allah, jahat, kufur dan maksiat. Kalau setakat wa tu'mina bil qadar sudah cukup. Wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan engkau beriman dengan perbuatan Allah, cukup. Tapi Nabi badalkan, dipanggil ataf bayan dalam ilmu nahwu. Nabi badalkan dengan perkara yang baik, kehendak dan perbuatan Allah, perkara yang jahat, kufur dan maksiat, kehendak Allah dan perbuatan Allah. Nabi badalkan untuk mentawdihkan, menjelaskan, menyatakan perkara baik, perkara jahat datang daripada kehendak Allah dan perbuatan Allah. Dan hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wa tu'mina wabil qadari kulli. Itu dalam hadis Muslim. Dan engkau beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah sekaliannya. Itu ditaukidkan dengan kulli, sekaliannya. Termasuk perkara yang jahat sekaliannya. Waktu ditaukidkan dengan sekalian, dikuatkan. Ini Nabi badalkan dengan perkara baik, kehendak dan perbuatan Allah, perkara jahat, kehendak dan perbuatan Allah. Nabi perjelaskan lagi. Itu sangat jelas di rukun iman yang keenam. Jelas di tajuk rukun iman yang keenam, perkara baik datang dari qada dan qadar Allah, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah, perkara jahat, kekufuran seseorang, qada dan qadar. Saat hati seseorang kafir, perbuatan Allah. Saat seseorang melakukan perbuatan kafir, ianya perbuatan Allah. Saat seseorang berkata dengan perkataan kafir, ianya perbuatan Allah, qada dan qadar. Perkara maksiat, berjudi, minum arak, berzina, Allah telah mengqadakan pada azan. Sampai masa berlakunya perbuatan judi, berjudi, itulah perbuatan Allah. Berlakunya perbuatan minum arak, gerak diam minum arak, itulah perbuatan Allah. Berlakunya zina, itulah perbuatan Allah. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun iman yang keenam. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat, qada dan qadar Allah. Ijma', tidak ada khilaf. Yang terkeluarnya adalah akidah Mu'tazilah, itu terkeluar. Adapun di kalangan ulama ahli sunnah jamaah, ijma' perkara jahat datang dari kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba apabila ditekankan berkaitan dengan perkara jahat,
qada dan qadar Allah yang ianya ijma' ulama ahli sunnah jamaah. Tiba-tiba dia kata orang mengajar tu Jabariyah, dia kata. Orang mengajar tu Jabariyah. Ni kadang-kadang dia potong-potong pengajian tu, dia potong. Dia kadang-kadang potong ni tak capai maksud. Tapi taklah potong pendek sangat, bukan macam TikTok tu, waktu pendek sangat tu. Maknanya panjang jugalah. Mungkin 4-5 minit gitulah, tak ingatlah tunya. Tapi dak lengkap tu lengkap lah, tapi taklah. Moga pengajian macam kita kuliah maghrib ni 1 jam. Jadi ambil potong sekerak sikit. Ni hak fokus kepada perkara jahat, qada dan qada Allah pegangan. Ada lalu komen, ustaz hak mengajar tu Jabariyah, dia kata Jabariyah. Hak rukun iman yang ke-6, ijma' ulama ahli sunnah jemaah perkara jahat, qada dan qadar. Tiba-tiba dikatakan ustaz tu Jabariyah. Pada ni memang di antara perangai orang Jabariyah suka menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar. Hukum haram buat gitu. Sekarang ni kita cerita bab pegangan. Hak adab percakapan haram, dosa besar, kita menyandarkan perbuatan jahat kepada qada dan qadar Allah sekalipun perbuatan jahat tu belum lagi dilakukan. Ada ni. Itu dari segi adab percakapan, pegangan tetap dah. Memanglah puak Jabariyah ni menyandarkan kejahatan pada qada dan qadar. Sebab hamba tidak ada pilihan. Jabariyah, percakapan Jabariyah, mereka suka menyandarkan kejahat pada qada dan qadar. Yang dibicara adalah berkaitan dengan pegangan rukun iman yang ke-6. Tiba-tiba dikatakan bahawa ustaz yang wajar tu Jabariyah. Ijma' ulama di sunnah jemaah perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, berpegang perkara jahat bukan datang dari qada Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan Mu'tazilah yang khilaf ulama, sama ada kafir pegangan ni kekal neraka selama-lamanya, ataupun pegangan Mu'tazilah perkara jahat bukan datang dari qada Allah, pegangan yang fasik lagi mubtadi', pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah, yang direka-reka, yang diada-adakan pegangan tu yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pegangan adalah bid'ah yang sesat, tempatnya neraka walaupun tidak dihukumkan kafir, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pegangan yang berdosa besar ni, atas pandangan ulama yang tidak menghukumkan kafir, orang Islam yang berpegang perkara jahat bukan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan rukun iman. Zahirnya seseorang adalah orang Islam, bukan bersembahyang berpuasa, tapi imannya, akidahnya terpesong, sesat. Orangnya Islam, sembahyang puasa tapi akidahnya sesat. Sembahyang puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang puasa ibadah wajib yang paling besar tidak diterima oleh Allah. Tak sudut tanyalah ibadah sunat tu. Sebab apa? Sebab berpegang dengan pegangan yang terpesong, yang mana dalam hadis kursi yang saya baca mengelupasnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, man amana bi wa lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrih. Wahai Muhammad, sesiapa yang beriman dengan aku, Tuhan kata, wa lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrih, walha tidak beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah, perkara baik dan perkara jahat, tidak beriman. Falyaltamis rabban ghairi, makalah dia mencari Tuhan selain daripada aku. Tuhan berkata cari Tuhan lain. Kalau tidak beriman dengan rukun iman yang ke-6,
perkara baik, perkara jahat, datang dari kehendak dan perbuatan Allah. Allah perintah cari Tuhan lain. Tiba-tiba bersembahyang, rokok, sujud, bulan Ramadan sanggup tahan lapar sehari. Sampai masa pergi Mekah sanggup habis duit ribu-ribu, menggunakan tenaga yang banyak untuk mengerjakan haji. Sebaliknya beraknya tidak berpegang dengan hak rukun iman yang keenam, hak Tuhan perintah hendaklah kamu cari Tuhan selain daripada aku. Ini orang Islam tapi terpesong akidah, sesak akidah yang khilaf pada kafir. Sengok labak bukan dosa besar. Akidah yang kafir itu kekal neraka selama-lamanya, walaupun hukum dunia dia adalah orang Islam, bersembahyang, berpuasa sekalipun. Sebab itulah akhir zaman Islam hanya tinggal pada nama, Islam hanya tinggal pada zahir sahaja. Masjid tersergang indah, orang berjemaahnya ramai, tapi akidahnya macam mana? Rukun imannya macam mana? Ini saya sebut semua ni hak jumpa-jumpa dah, hak pegang-pegangan yang terpesong tu bukan orang lain. Orang masjid, orang surau. Orang yang tak peduli bab agama tu wallahu a'lam lah pegangan dia macam mana. Bahkan terkadang orang yang tersedarlah pegangan dia salah, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun dia pun apa? Periksa panggil apa? Dia pun tanyalah anak beranak. Tanya anak beranak. Tanya adik-beradik, apa semua tanya orang mak ayah, tanya anak beranak. Dia pegangan salah juga, perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar. Dia menyedari pegangan tu salah, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan taubah yang nasuha, berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perkara baik dan jahat, qada dan qadar. Dia pun tanyalah anak beranak dia, adik-beradik dia, mak ayah dia, hok memang semayang bang dok tinggal. Dia kata tanya seorang pun tak luluh. Dia kata semua macam dia juga sebelum tu, perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar. Dia pun begitu juga. Sebelum tu dia berpegang perkara jahat bukan qada dan qadar, tapi dia bertaubat dengan Allah. Kemudian bimbanglah dianya, macam mana dengan adik-beradik dia, mak ayah dia, orang semayang bang belaka ni. Tanya, dia kata memang sama juga macam dia terdahulu, perkara jahat bukan datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, pada rupa zahirnya orang Islam, tapi rukun imannya terpesong, sesak hak rukun iman yang keenam. Ini bukan salah dua cerita seumpama ni. Sebab saya belas tahun dah tekan hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam ni, jumpa pelbagai dah. Pelbagai lapisan masyarakat dah. Latar belakang yang pelbagai, termasuk yang berlatar belakang agama sekalipun. Ini akhir zaman. Boleh ceramah agama, tiba-tiba yang berceramah sendiri pun berpegang dengan akidah yang terpesong. Ini akhir zaman, fitnah besarnya fitnah pegangan. Akhir zaman nak semayang, tak ada orang halang pun nak semayangnya. Negara kafir pun dia tak ganggu orang Islam nak semayang. Negara kafir pun dia tak ganggu orang Islam nak puasa. Negara kafir pun nak pergi Mekah di sini kapal terbangnya. Ada ni. Jadi untuk semayang puasa tak ada orang ganggu. Akhir zaman sekalipun. Tapi bab iman, bab akidah macam mana? Ini umat Islam umpama buih di laut ni. Nampak banyak tapi tak bernilai. Nampak banyak tapi tak bernilai. Sebab apa? Tak ada iman, tak ada akidah. Maka zahir semayang puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang saya sudah tekan berulang kali, kita bicara sekarang adalah sifat iradah. Kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Ilmu sifat yang ke-9. Kita belum masuk lagi bicara ilmu.
Tetapi antara iradah dan ilmu ta'alluq tanzih qadim. Iradah ta'alluq tanzih qadim, ilmu ta'alluq tanzih qadim dengan makna Allah menghendaki sedia kala, Allah mengetahui sedia kala. Sama-sama tanzih qadim. Tidak ada iradah tanzih hadis, tidak ada ilmu tanzih hadis. Tidak ada ketentuan Allah yang baharu dan tidak ada mengetahui Allah yang baharu. Jadi antara iradah dan ilmu, kehendak ketentuan Allah dengan ilmu Allah dia berlaziman. Kehendak azali, ketentuan azali, mengetahui pun azali. Tapi kita bicara bab kehendak. Kehendak, ketentuan dan ilmu dia lain-lain. Walaupun berlaziman tapi lain-lain. Kita bicara sekarang ni kehendak iradah Allah. Sebab apa yang Allah Ta'ala lakukan, itu perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Kita bicara terdahulu sifat yang ketujuh. Sifat yang keenam, keesaan pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat segala-gala perkara? Sifat yang ketujuh, sifat qudrah. Allah yang melakukan segala-gala perkara. Allah melakukan perkara apa? Perkara yang Allah kehendak. Fa'alul lima yurid. Itu. Di ayat lain, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan ia, tu qudrah, akan barang yang ia kehendak. Ma yurid, barang yang ia kehendak, bukan barang yang ia tahu. Barang yang ia kehendak, ma yurid, bukan ma ya'lam, barang yang ia tahu, bukan barang yang Allah kehendak. Tapi apa yang Allah kehendak, Allah tahu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan ia, itu qudrah, akan barang yang ia kehendak dan ia pilih, itu iradah. Kita bicara sekarang ni qudrah, iradah. Kita bicara sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah yang menghendaki segala-gala perkara termasuk perkara jahat. Kehendak Allah pasti berlaku. Sebab yang melakukan kehendak Allah adalah Allah Ta'ala sendiri. Allah yang melakukan barang yang Allah kehendak. Jadi apa yang telah kehendak, itulah yang akan berlaku. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Nabi bersabda, barang yang menghendaki oleh Allah akan ada, dan barang yang tidak dikehendaki Allah tidak akan ada. Mana apa yang Tuhan kehendak pasti berlaku. Sebab yang melakukan siapa? Allah Ta'ala sendiri yang melakukan. Ini timbul ni, kita terikat ke? Terikat tak terikat, yang berlaku di kita itu perbuatan Allah sendiri. Zahir perbuatan kita, tapi itulah perbuatan Allah. Mana apa yang telah perbuat, barang yang Allah Ta'ala kehendak. Jadi apabila Allah Ta'ala kehendak perkara jahatlah yang Allah akan buat. Perkara jahat yang Allah akan buat. Kalau Allah kehendak perkara jahat, sampai masa Allah melakukan perkara yang lain, tu jadi lupa lala Allah Ta'ala pula kehendak barang lain, buat barang lain. Itu mustahil sama sekali. Jadi kita boleh nak pilih tak perkara yang lain daripada barang Allah Ta'ala kehendak. Bukan salah kita boleh pilih, tak boleh pilih. Pilihan kita pun tak ada hakikinya. Semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pada zahir kita memilih. Baik kita memilih, jahat kita memilih. Tapi itu zahir sahaja. Hati memilih perkara baik, perbuatan Allah. Hati memilih perkara jahat, perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan, sifat yang keenam, Allah yang menjadikan segala-gala perkara termasuk pilihan hati kita untuk memilih perkara baik dan perkara jahat. Ianya adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah itu saja. Lepas tu macam mana? Macam sekarang, macam mana? Kita beriman, itulah qada dan qadar. Bertuahlah. Macam mana sekarang? Kita belajar. Macam mana sekarang? Kita bersembahyang. Kita melakukan ketaatan. Itulah qada dan qadar Allah. Bertuahlah. Sebaliknya, macam mana dengan orang kafir sekarang? Begitulah mereka sekarang. Celakalah mereka. Itulah qada dan qadar Allah. Macam mana sekarang orang Islam belajarnya tak ambuh,
semayangnya tak ampuh, contohnya buat taat pun tak ampuh, buat perkara maksiat. Itulah qada dan qadar, itulah bahagian mereka. Itu je lah. Bahagian syariat kitanya, kita suruh makruf, cegah mungkar, itu bahagian syariat. Ada ni. Bahagian syariat suruh makruf, cegah mungkar. Tapi kita suruh makruf, cegah mungkar pun kerana perintah syariat. Orang turut ke tak turut ke, kita tenang. Sebab apa? Semua telah ditetapkan oleh Allah pada sedia kala. Situ saja. Yang saya tekannya adalah timbul pegangan yang terpesongnya, dinafikan sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan kehendak Allah pada sebahagian perkara. Kehendak Allah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, itu kehendak Allah. Lahirkan manusia, matikan manusia, itu kehendak Allah. Dalam kehidupan pelun tidak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Kita diberi kebebasan mutlak, sebebas-bebasnya. Tidak ada iradah Allah di situ. Perkara baik, perkara jahat, tak ada kehendak Allah di situ. Hak ni lebih sesat daripada Mu'tazilah yang hanya menolak perkara jahat saja datang daripada kehendak Allah. Ni tak ni. Baik jahat tak ada kehendak Allah. Baik jahat tak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Kehendak Allah di mana? Lahirkan manusia, matikan manusia, itu kehendak Allah. Timbul gulung sekarang, timbul seumpama tu. Walaupun saya sebut dah sebelum ni, walaupun ada pula apa yang berlaku dalam kehidupan kita, qada Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah. Comel bunyinya. Tapi bukan Allah netak, bukan Allah mutuh, Allah hanya tahu. Supa je. Supa tadi. Sebab kalau Allah netak, Allah mutuh, berlaku perkara jahat, dihukum, maka zalim Allah. Sama je dengan Mu'tazilah hak masyhur. Alasannya zalim Allah. Kalau Allah netak, Allah mutuh perkara jahat. Jadi Allah tidak netak, tak mutuh, tapi dia kata Allah kehendak. Dia kata Allah menentu, tapi Allah tahu saja. Bukan Allah netak, Allah mutuh. Padahal netu dengan tahu lain. Netu iradah, tahu ilmu. Netu tu netak mutuh. Ke mana kita cakap? Netu dengan netak sama dah. Sama je. Netu dengan tahu, baru tak sama. Kita ni nak netu, nak netak, kena sahih dulu, kena tahu dulu molek. Kalau tak tahu, kita tak berani nak netu, kita tak berani nak netak. Kita nak tahu dulu, kita nak tahu molek dulu, jelas dulu, barulah kita berani netu, netak. Jadi makna netu, netak satu makna. Netu, netak, mutuh satu makna. Tapi kitanya nak netu, nak netak, nak mutuh, kena tahu molek dulu. Tiba-tiba Tuhan netu, bukan Tuhan netak, bukan Tuhan mutuh, Tuhan tahu saja. Oh tu. Oh tu bukan ahli sunnah jemaah belaka tu. Itu semua ada rakaman belaka tu. Tapi Allah netu sedia kala, Allah mengetahui sedia kala. Kita netu dengan tahu, tahu dulu, baru kita netu kemudian. Itu kita. Allah netu sedia kala, Allah dah tahu sedia kala. Tak ada dulu kemudian. Tapi nak faham sini molek, kita bicara iradah, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, barulah pergi pada muwafaqah dengan ilmu. Itu memang saya tekan berulang kali tu. Sebab apa? Sebab dengar tu takut. Sebab keluar daripada orang-orang yang berkenaan, orang-orang yang ramai pengikut, orang-orang yang apa panggil apa dia? Public figure dia panggil. Orang yang terkehadapan. Tiba-tiba ajar pegangan yang terpesong. Dan saya pernah terpandang dalam satu keratang. Ni keratang belaka lah ni. Keratang belaka. Jadi datangkan keratang ajaran seumpama tadi. Allah tidak netak, Allah tidak mutu, Allah hanya tahu.
Maka dia orang komen. Hak ni Mu'tazilah. Betul Mu'tazilah. Dia komen tu betul lah. Ini Mu'tazilah. Orang komen. Lepas tu adalah orang bela. Oh, pandai-pandai kamu nak kata Mu'tazilah. Ustaz tu siapa tu takkan Mu'tazilah? Ni berbalah balik. Saya mengaji lah, saya kata dia Mu'tazilahnya. Dalam kitab dia sebut kitab. Dia sebut kitab. Tak jawab hak tukang bela tu, tukang bela jahil. Cuma dia tak asuk je. Sekarang ni betul, sedutan tu memang Mu'tazilah. Dia menafikan ketetapan Allah, keputusan Allah pada perkara jahat. Allah Ta'ala hanya tahu. Memang jelas akidah Mu'tazilah. Maka komen tu dia berkatalah ustaz ni Mu'tazilah. Maka orang pun marah lah. Kamu siapa berani nak kata ustaz Mu'tazilah? Ni pun saya belajar, dia kata. Kau tidak datangkan hak sumber di kitab. Tak jawablah orang bela tu. Lepas tu itu apa ke? Dia bela mana? Membuta tuli je. Tengok kemudian tak ada dah. Terpadang dah. Tuan punya post tu dia padang dah. Hak kata Mu'tazilah. Dia padang. Hak sedutan tu kekal. Hak komen kata Mu'tazilah tu dia padang. Walaupun yang kata Mu'tazilah tu didatangkan kitab di bawah tu. Selepas orang marah ke dia, kerana berani-berani kamu nak kata ke ustaz, kamu siapa? Dia jawab, saya belajar. Dia sebut kitab. Orang potong buang hak komen dia. Tapi sedutan tu tidak dipotong. Sedutan tu tidak dipotong. Komen yang kata tegar tu Mu'tazilah salah tu, hak tu yang dipotong. Berbahaya sekarang ni. Lepas tu kita kena faham molek. Kita masjid Wakatan Besu ni hak rukun yang ke-6 tu saya kira lah lama mana kitanya masuk kepada wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Lepas tu masuk kepada kudrah. Sekarang masuk pada iradah. Ni kita panjang lagi ni. Nak bicara bab iradah, pembicaraan hak rukun iman yang ke-6. Panjang di sini. Hak bicara berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun yang ke-6-nya perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat yang 78 Allah Ta'ala berfirman, "Qul kullum min indillah." Kata oleh Muhammad, sekalian perkara datang daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara datang daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Surah An-Nisa ayat yang ke-79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada diri engkau sendiri. Itu adab percakapan yang kita sedang bicara sekarang. An-Nisa 78, Qul kullum min indillah. Kata oleh Muhammad, sekalian perkara daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nisa yang ke-79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada kau yang Muhammad datang daripada Allah. Apa-apa keburukan yang berlaku pada yang Muhammad datang diri engkau sendiri. Itu adab percakapan. Nampak macam berlawanan tu. An-Nisa 78 hak Tuhan belaka. An-Nisa 79 hak baik daripada Allah, hak buruk datang di sisi engkau sendiri ya Muhammad. Tengok. Jadi nampak macam bercanggah, berlawanan. Ayat Al-Quran mustahil bercanggah, mustahil berlawanan. Jadi An-Nisa 78 itu pegangan kita, rukun yang ke-6. An-Nisa 79 itu adalah adab percakapan. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Hak ni bukan kata penceramah. Bukan kata penceramah yang nak menutup, yang nak menyudahkan ceramah dia. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang di sini, bukan penceramah.
Inilah percakapan kita semua. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri kita sendiri. Tapi kita biasa dengar penceramah lah. Dia habis ceramah tazkirah, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Itu adab percakapan. Tetapi saya pernah terjumpa mereka yang berpegang perkara jahat bukan datang dari kehendak Allah, penceramah tu kata, dia pegang tu, kan penceramah kan, dia kata yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Dia ambil tu sebagai panduan dia berpegang perkara yang tak baik bukan datang daripada Allah. Itu adab percakapan. Pegangan rukun iman yang keenam kamu letak di mana? Baik jahat daripada Allah kan. Tiba-tiba dia ambil tu. Hak penceramah cakap yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Dijadikan tu sebagai pegangan dia. Walau itu hanya adab percakapan. Sehingga kan ada orang dia kata dia tak berkenang penceramah cakap gitu. Sebab apa? Nanti kan orang salah faham. Kenapa nak salah faham? Bukan kata penceramah cakap gitu. Kita semua pun nak cakap gitu. Wajib nak cakap gitu. Bukan penceramah saja. Dia kata kerana penceramah dah menyebabkan salah faham. Saya pernah jumpa dia 3 orang cakap gitu. Dia kata tak boleh penceramah kata gitu. Ini pegangan dia molek lah. Tapi dia tak kenal lah penceramah cakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang di sini. Dia kata tak boleh cakap gitu, orang salah faham, dia kata. Dan memang ada orang ngajar dia kata gitu, dia tak kenal. Kenapa tak kenalnya? Itu ayat Al-Quran. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa ma asabaka min hasanatin fa min nafsik wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tukar ni. Baca berulang kali ayat yang sama bertukar. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ayat Quran yang kata gitu. Kenapa tak berkenang pulaknya? Ada ni. Orang ceramah tu iktibah je, tu tiru je. Quran yang kata gitu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang di sisi engkau sendiri ya Muhammad. Quran yang kata gitu, apa tak kenangnya? Memang saya pernah dengar. Dia ceramah, dia kata orang ceramah tak boleh cakap gitu, dia kata. Orang keliru, dia kata. Tak, memang kena cakap gitu. Penceramah cakap gitu, kita semua pun kena cakap gitu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri kita sendiri. Bukan penceramah, kita semua sama sahaja. Kena cakap gitu. Lepas tu ada orang tambah tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari diri saya sendiri, tapi hakikatnya datang daripada Allah. Ada orang tambah. Ada orang tambah. Dia habis ceramah, habis tazkirah, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri, tapi hakikatnya daripada Allah Ta'ala juga. Dia kita tambah gitu. Boleh ke tak? Ke mana? Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri, tapi hakikatnya, mana sebenar-benarnya daripada Allah juga. Dia kata gitu. Kan? Tak ada apa lah. Tak apa dia cakap gitu pun. Yang hakikatnya sebenar-benarnya kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah teringat, saya ceramah satu tempat, hanya tazkirah umum saja. Mana peristiwa semasa lah. Kalau ceramah ma'al hijrah lah. Mana tajuk semasa. Ceramah-ceramah habis tu nak sudah, tirulah. Yang baik daripada Allah, yang kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Tiru. Sudah dah ni, nak sudah. Nak wassalamualaikum dah lah ke nak sudah dah. Teringatlah
ada orang yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah, dia kata dia ambil daripada penceramah, menyudahkan ceramah dia gitu. Teringat saya pun start semula pegangan lain, percakapan lain, start semula berkali 10-15 minit pun dah tahu. Mana nak wassalamualaikum dah, nak habis dah. Start giar semula. Hak tadi saya cakap bukan pegangan kita rukun yang keenam. Hak saya cakap tu adab percakapan je. Yang kurang, yang tak baik datang daripada saya sini tu bukan pegangan tu. Panjang pula cerita. Orang hak tu kan dengar pula. Balik respon. Maknanya ada tarikan di situ. Ada tarikan. Mana kita boleh berbincang lah orang berkenan ke tak berkenan. Maknanya kalau kita kata apa ustaz break dah, masuk gear baru pula gitu. Lama pula sambung. Tapi maknanya orang ada tu memang tak ganjau. Mana dia ambil perhatian. Lepas dia tu betul sungguh ada orang tempat tu maklumkan, orang kejut dia kata, kau jahat kau tak kodak. Dan patut pun maknanya mana respon tu mana memang ambil perhatian. Memang ada orang yang berpegang perkara jahat bukan qada dan qadar Allah. Jadi saya ini cakap macam tadi tu teringat orang pegang alasan dia tu, jadi takutlah cakap ni saya pun mula-semula kita kata kok pusingan yang kedua lah, round yang kedua, tapi tak berhenti round kedua ni, kena berhenti naik dulu, pengusi majlis duduk tengah sama semula tu round kedua. Start gear semula jalan pula 10-15 minit pulaknya, bukan sekejap. Jadi hak pegangan An-Nisa 78, adab percakapan An-Nisa 79. Kemudian sebelum ni saya disebut dah di antara ayat-ayat Quran yang menjadi dalil perkara baik dan jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surah Al-An'am ayat 125 dan surah Hud ayat yang ke-34. Surah Al-An'am ayat ke-125, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrul Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Kan kata, maka sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa memberi hidayah oleh akan sesiapa, nescaya Allah Ta'ala akan membuka dadanya bagi Islam. Terbuka dada dia untuk agama Allah, terbuka dadanya nak masuk Islam, terbuka dadanya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, terbuka dada dia untuk belajar ilmu agama, ilmu berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Jadi sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa Allah berhidayah akan siapa, nescaya Allah akan buka dada hati dia untuk buka dada dia untuk agama Islam, terbuka hati dia nak belajar untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa menyesat oleh Allah Ta'ala akan sesiapa. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah, arada yuridu iradah, wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah Ta'ala akan bahawa menyesat oleh akan sesiapa, Allah yang menyesatkan. Kekafiran seseorang Allah yang menyesatkan, kemaksiatan seseorang Allah yang menyesatkan. Ini jelas dalam
Surah Al-An'am ayat 125. Wa man yurid an yudillahu, sesiapa yang menghendaki iradah, menghendaki oleh Allah akan bahawa menyesak oleh Allah akan sesiapa, ya ja'al sadrdayikan haraja, nescaya Allah Ta'ala menjadikan hatinya sesak sempit, tidak terbuka. Nak terima agama Allah tidak terbuka, macam Abu Talib contohnya, macam puak-puak kafir Mekah contohnya, macam puak-puak munafik di Madinah contohnya, tak terbuka hati dia. Hanya setakat berlakon kok zahir, mengucap dua kalimah syahadah, hati dia tertutup untuk beriman dengan Allah dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah mendaki bahawa Allah menyesatkan orang munafik tadi, nescaya Allah Taala akan menjadikan dada dia sesak sempit, tidak terbuka, tak nampak. Ada ni. Samalah juga orang yang Allah Taala kehendaki bahawa Allah menyesatkan sesiapa, tak terbuka hati dia untuk belajar. Walaupun ilmu tu ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu beriman, tak ada ni, tak ada amal ibadah, tak ada terima. Tak terima atas Tuhan. Oh hebat. Akidah tak mau betul. Betul macam dengan semayang, tuan terima atas Tuhan. Oh hebatlah gitu. Mana tak terbuka langsung. Atas bahagian masing-masing, gitu je. Hak mudah sangat-sangat terbuka hati. Taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hak sempit hati tak terbuka langsung, itu khizlan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan, Allah tidak beri taufik hidayah, Allah tak buka hati dia untuk menerima agama Allah. Ini usuluddin ni tapak agama, bab iman, bab akidah, bab tauhid. Ini usuluddin tapak agama. Wak tak tahu je, wak duno je. Tu dah pelik dah tu bahagian masing-masing. Hak lari pun larilah. Hak duduk wak tak peduli pun duduk tak pedulilah. Hak duduk bercakap pun bercakaplah. Hak duduk sambil main telefon, dia main telefon lah. Hati dia tak ada. Hati dia tak terbuka, tak minat. Pening dengar perkara jahat, qada payah kira. Lepas tu macam mana pegang? Biar nak semayang aje. Pegangan salah tu nak terima. Tak terima atas Tuhan. Hebat kata. Mana ni? Bahagian masing-masing. Tuan kata dah kan dalam diskusi, fatuba liman qaddarta alaihi khair wa wailun liman qaddarta alaihi syarr. Maka bertuahlah kepada sesiapa yang aku takdirkan kebaikan, bertuah. Dan celakalah atas aku takdirkan kejahatan. Itu saja. Itu semua adalah kehendak dan perbuatan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Tuhan, atas kehendak dia lah, atas perbuatan dia lah, baik ke jahat. Yalah, kadang-kadang masa kerja dia kata, itulah contoh pekerja yang taat agama. Makna kalau bab benda-benda agama kau, dialah ke hadapan. Apa program dia ni? Pak kerja. Buat program baca Yasin. Gitulah. Buat program baca Yasin, gitu je. Tapi tempat kerja, dialah contoh orang taat. Lepas dia ada patching, hak terbuka hati nak belajar, ajaklah hak contoh tadi, mari belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Tak buh pas sudah nak belajar, tak mau belajar. Nak ngaji Quran, gitu je lah. Akidah Quran tak mau belajar. Baca Quran tanpa berakidah dengan akidah Quran, Quran akan laknat balik. Bukan baca Quran tu tidak berpahala, Quran akan laknat balik. Bukan Quran satu Quran, duk baca Fatihah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Apa yang berlaku, hak dia berlaku. Tak, hak jahat bukan Tuhan. Fatihah tu akan laknat balik. Orang baca Fatihah dalam semayang tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak baca Quran aja, tak mau belajar. Sebaliknya dia kata, hak tempat kerja tu hak nano sekali.
Buat nano lah. Ada molek-molek ada dia kata. Siapa ke kawan-kawan dia kata, ya ke dok dia. Ni sama pecing lah ni. Ya ke? Takutlah pelanduk dua serupa. Dia kata takut kamu salah orang. Aku tak percaya kalau dia tu belajar. Sebab apa? Lah masa kerja tu jenis gitulah. Jenis nano gitulah. Tadi jenis contoh. Belajar tak ambuh. Ni jenis nano. Istiqamah molek-molek ada. Tu kata bahagian masing-masing. Tuhan kendak bahawa Tuhan beri hidayat, Tuhan buka hati. Tuhan kendak bahawa Tuhan sesatkan, Tuhan akan jadikan dada dia, hati dia dayiqan haraja, sesak sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seolah dia nak daki naik ke langit seolah-olahnya. Tuhan kata seolah-olahnya nak mendaki naik ke langit. Tak ada langsung. Tak ada di hati dia. Tak terbuka hati nak belajar walaupun fadha'i akidah. Dan fadha'i fiqh macam mana? Fadha'i tasawuf macam mana? Tak peduli. Bejak mana waktu. Tapi kalau ngajar dia lagi itu biasa je. Itu bahagian masing-masing. Hati tak terbuka. Dia orang yang berilmu, kalau kebetulan ada majlis ilmu, dia tak akan lari. Sebab apa? Dia akan menghormati ilmu yang didapat daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Orang lagi majlis ilmu ni memang orang jahil. Memang orang jahil. Orang yang berilmu walaupun dia tahu dah hak dia ajar tu ilmu hak biasa-biasa, tapi tak akan lari. Hak tambuh ni orang jahil. Ada ni. Sebab kadang-kadang hak duduk majlis ilmu tu bukan orang biasa-biasa. Kadang-kadang orang belajar-belajar, kebetulan dia ada situ, dia akan lari. Sebab apa? Dia sangat-sangat menghormati ilmu. Walaupun ilmu yang dia ajar tu ilmu dia dahnya, dia pun boleh ajar ilmu yang sama, tapi tak akan lari. Kalau lari tu orang yang jahil, yang hati dia sempit, sesak, tak terbuka pun untuk ilmu agama Allah, walaupun ilmu usuluddin, walaupun ilmu akidah, ilmu iman. Dah. Kita kata bahagian masing-masing. Jadi siapa yang menghendaki oleh Allah iradah akan bahu menyesak oleh Allah kasab, Allah yang menyesatkan. Jadi perkara yang baik hidayat daripada Allah, perkara yang jahat kesesatan Allah yang menghendaki. Itu surah Al-An'am ayat 125, surah Hud ayat yang ke-34. Allah Ta'ala berfirman, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Jadi dalam surah Hud ayat 34 ni Allah Ta'ala menghikayatkan, menceritakan perkataan Nabi Nuh AS. Jadi Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan Nabi Nuh AS. Dan kata Nabi Nuh, dan tiada guna akan kamu oleh nasihat aku jika aku menghendaki akan bahawa aku menasihatkan kamu. Jadi tak ada guna nasihat aku ni, walaupun aku kehendak nak nasihatkan kamu, tak ada guna ni jika adalah Allah Ta'ala menghendaki bahawa menyesatkan Allah Ta'ala akan kamu. Nabi Nuh kata, kalau aku nasihat pun tak pakai jikalau Allah menghendaki bahawa menyesat Allah akan kamu. In kana Allahu yuridu iradah ay yughwiyakum, jika adalah, kata Nabi Nuh, jika adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahawa menyesat Allah Ta'ala akan kamu. Kalau Allah menghendaki kamu jadi sesat, nasihat aku tak pakai, tak guna. In kana Allahu yuridu an yughwiyakum, jika adalah Allah Ta'ala menghendaki, itu iradah bukan tahu. Tapi apa yang Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala tahu. Menghendaki oleh Allah bahawa menyesat ya Allah akan kamu. Huwa rabbukum, Allah Tuhan kamu. Allah sebagai Tuhan kamu. Kalau Allah menghendaki kamu sesat, sesatlah kamunya. Allah Tuhan kamu, atas kehendak dia lah nak baik ke buruk ke.
Atas perbuatan dia lah, nak buat perbuatan baik ke perbuatan buruk. Sebab apa? Huwa rabbukum, Allah Tuhan kamu. Allah sebagai Tuhan, Allah nak kehendak baik, baik. Allah nak kehendak jahat, jahat lah. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah akan dikembalikan akan kamu. Allah kembali kamu, kadang-kadang kamu sesat, dikekalkan dalam neraka. Kenapa Allah buat semua? Allah Tuhan kamu. Allah Tuhan. Allah akan kehendak dan perbuat barang sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara ayat yang biasa didatangkan dalam kitab-kitab menjadi dalil Allah Ta'ala menghendaki perkara yang jahat. Tapi hak kita duk baca semua tu kan, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Itu baca betul. Itu biasa dalam ceramah tau. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Kan gitu. Orang nak ceramah. Waktu dalam Quran banyak ayat tu. Dalam surah Isra pun ada, surah Kahfi pun ada. Surah Kahfi pun ada kok. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Ada. May yahdillah, sesiapa yang mendaki, siapa yang berhidayah oleh Allah Taala. Allah berhidayah. Sebaliknya wa may yudlil, dan sesiapa yang menyesat oleh Allah Taala. Siapa yang menyesatkan? Allah Taala. Wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida, dan siapa yang menyesat oleh Allah Taala, maka tidak akan mendapat oleh kamu baginya penolong yang mursyida, yang jalan yang sebenar kepadanya. Tak ada boleh tolong. Wa may yudlil, dan siapa yang menyesat oleh Allah Taala, fala tajida lahu waliyan mursyida, maka tidak mendapati oleh kamu baginya, bagi sesiapa yang Allah Taala sesatkan ni, waliyan mursyida, penolong yang dapat menjalan yang sebenar. Tak ada boleh tolong. Ada ni. Orang tolong, nasihat, beritahu, dah. Tuhan sesat dah dia. Ni. Wa may yudlil, sesiapa yang menyesat oleh Allah akan dia. Itu hak Kahfi. Dan Quran berulang kali, may yahdillah, sesiapa yang berhidayah oleh Allah Taala. Sebaliknya, wa may yudlil, siapa yang menyesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dalam Quran ni, dia di hujung tu tak samalah ayat dia. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Tak ayat lain pula. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun, dan sesiapa yang menyesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaika humul khasirun, maka mereka di kalangan orang-orang yang rugi. Itu jelah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Itu surah lain pula. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan sesiapa yang menyesat oleh Allah Taala, maka tiada yang dapat beri petunjuk baginya, bagi siapa yang Allah Taala sesatkan. Tapi siapa yang sesatkan? Allah Taala. Hidayah Allah Ta'ala, kesesatan daripada Allah Ta'ala. Jadi baik dan jahat datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pergi pada ayat yang menceritakan macam mana beradabnya Nabi Khidir AS dengan Allah, dan macam mana beradabnya Nabi Ibrahim AS dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak disandarkan ke perkara yang rupanya tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari segi adab. Tadi ayat dari segi pegangan kita, baik jahat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pergi pula kepada adab Nabi Khidir, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, macam mana mereka tidak menyandarkan perkara rupa buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berpegang dengan ini hujah yang keji banyak jatuh
istimewa daripada umpama raja dan orang-orang besar tatkala hendak menzalim mereka itu akan orang atau hendak berzina. Mana ni dia berhujah kejahatan tu kepada qada dan qada Allah sebelum melakukan kejahatan. Kita ni kata banyak berpegang dengan hujah ni orang di kalangan umpama raja-raja dan orang besar. Dia nak rapah orang. Orang tanya kenapa nak rapah? Allah qada dah. Dia nak rapah lagi baru nak rapah. Qada Allah. Dia nak pergi rapah buat zalim ke rakyat. Bila ditanya dia kata qada ni. Kita ni kata ni, kita tak kata ni, jangan marah kita pula. Kalau tak boleh baca kok tepat ni kita lakah je lah. Kitab Faridah istimewa berlaku pada raja-raja dan pembesar. Berhujah perkara jahat datang dari Allah untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.